Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ahad 24 bulan Julai 2022. Abang, nama siapa bang? Saya Hasanuddin. Hasanuddin. Dari mana abang Hasanuddin? Dari Sarjana Utama Sungai Buloh. Sungai Buloh. Selangor. Ke Selangor. Kampung sendiri pun tak tahu Selangor KL. Ini ke sini. Okey, ni siapa? Girlfriend? Ni girlfriend tapi dah 35 tahun. Alhamdulillah, kekal abadi. Alhamdulillah. Nama siapa girlfriend? Nama saya Fauzia. Fauzia. Z ke? Lemak Daud ke? G. G. Glamour. Ni? Saya anak, nama Puteri Alia. Putri. Berapa tahun umur Putri? 26. 26. Anak murid aku, siapa nak? Dah kosong kan? Okey. Ni apa masalah 3 beranak ni? Okey, boleh saya story daripada awal? Boleh, silakan. Okey, Puan G. Okey. Saya ada 3 orang anak, perempuan. 3 perempuan. Semua tak kahwin lagi? Dah, okey 28, 26 dan 15 tahun. Okey. Okey, ni bermula daripada 2 tahun lepas anak sulung saya bertunang dan menikah. 3 perempuan tadi. 3 perempuan yang pertama ni. Pertama tadi. Dia start dapat gangguan lah yang sulung ni. Gangguan macam mana tu? Buat ultra atau itu ustaz kata dia ada saka sekian-sekian lah. Saya dah berubat apa semua tapi gangguan tu still ada. And then dia berubat sendirilah dengan buat mandian apa semua. Okey, lepas tu ustaz tu kata disebabkan oleh saka daripada keluarga saya. Di mana saya tak tahu pun ada benda tu. Jadi bila anak saya bertunang tu dia trigger kat situ. Dia start gangguan anak saya, mengacau lah. Okey. Lepas tu masa yang sama Puteri Alia nombor 2, dia sebenarnya memang ada sakit limpa orang kata limpa lumbang, cyst multiply cyst. Lain macam pun ni. Macam ada cyst lah dekat dalam limpa tu. Okey. Limpa. Tekan sakit tak? Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak sakit. Okey. Jadi kita daripada umur dia lebih kurang 9 tahun hingga sampai sekarang, kita just buat medical check up lah. Daripada 9 tahun. 9 tahun. So just buat medical check up, ambil ubat, tak ada ubatan, and then kita dah go for homopati pun, and then silent, and then sampai lah minggu lepas, sebulan yang lepas, doktor buat scan and then dapati limpa dia yang cyst tu makin besar. And then bila minggu lepas lagi sekali, doktor ngasahkan yang cyst dia tu makin besar dan ada dalam dia tu ada satu something macam yang nak mengeras lah. And then dia pun cakap dia tak berapa. Ada X-ray tak? Buat ultrasound. Tak buat X-ray? Yang tu CT scan tu X-ray lah. CT scan tu akan lagi 2 minggu lagi. Bila X-ray, minta daripada negatif tu, awak ambil gambar. Macam semalam saya suruh, ni cerita sikit semalam makcik tu sakit lutut dah bertahun-tahun. X-ray ada gambar macam kepala tengkorak, ada mata ni, ada jambul sikit kecil gini. Kat lutut dia join lutut dia ni. Itu yang dia sakit sebelah kiri tu kan, tak baik-baik. Okey. Perawat insya-Allah alhamdulillah. CT scan akan dibuat pada 3 Ogos. Lepas tu 2 minggu lagi, lepas 2 minggu tu dia akan berjumpa doktor dan doktor decide sama ada nak buang limpa tu atau tidak. Sebenarnya dia sepatutnya limpa tu dibuang pada umur dia 10 tahun tapi saya prolong ubat cara alternatif lain. Sebab apa, kalau dia dah buang limpa tu bermakna dia whole life dia kena minum makan antibiotik dan ada lain complication. Ada perkara side effect lah. So bila ada gangguan tu saya risaulah, takut. Adakah limpa tu disebabkan gangguan tersebut ataupun memang normal medical punya term. Itu saja. Itu pada Puteri lah. Ya, saya. Pada Ibu Puteri pula. Itulah kalau ada ke saka lagi ke selepas dibuang ke ataupun dah keluar ke. Macam tu. Lepas tu saya pun akan sepatutnya dioperate hari Khamis hari tu sebab ada lump dekat breast saya. Tapi tak fit untuk dah masuk ward. Besoknya nak operation tapi doktor jumpa saya, dia kata dah masuk ward tu, dia doktor specialist bahagian bius, kata saya tak fit untuk operation because saya ada flu. Actually quite funny juga, saya flu dah hampir seminggu, which actually saya dah makan ubat tapi tak kurang. Selalunya sehari 2 hari tu saya dah boleh cure dah. Tapi dah seminggu sampai hari yang kejadian pun saya tak boleh fit, so dia tak boleh buat operation lah. Okey. Abang pula, apa masalah kesihatan abang? Separuh segan dah saya. Separuh segan. Kalau separuh segan, mentok PM tepi. Betul. Itu PM tepi, kalau cakap PM tepi saya faham lah.
taklah sangatnya. Tak Tapi apalah, Macam kita je lah, kenapa nak malu? Ini kan macam klinik. Masa saya muda-muda lah dulu, lebih kurang 20 tahunan lebih. dah more than that lah 30 tahun. Before 20 ke saya 30 tahun. Hmm. Tengah nakal-nakal itu terpengaruh juga susuk. Susuk. Okey. Yang saya tahu susuk itu susuk emas. Dia letak dekat sini. Dia bagi tahu kuasa dia setahun. Kuasa dia setahun. Kuasa lah, power dia ni setahun. Setahun je. Okey. Lepas setahun dia akan Tak ada power lah. Dia tak ada dah. Dah. Jadi saya pun bila dah dewasa dah 30 tahun kemudian dah kata kalau ada susuk ibadah tak diterima. Jadi saya dah mula risau dah. Tapi bila scan macam satu imam imam tengok dia tak ada pun dia kata. Tapi saya masih Was-was lah. was-was benda tu tahu masuk mana benda tu. Kalau nampak dicabut ni dah buang. Itu tak apa. Ni tak ada, cuma scan je tak ada. Yang imam tu scan lah. Okey. Jadi saya nak pastikan benda tu je. Okey. Saya dah jawab daripada Puteri dulu Okey, apa yang ada kat sini, apa yang puan cerita tadi pada diri puan dengan abang, tiga-tiga saka masih ada. Saka bila kita buang, ini cerita orang lain buang, dia buang contoh ke hutan, ke laut, ke sungai, benda ni akan pulang balik. Di sini kita matikan saka. Tadi terpulang pada kamu lah, kalau tak nak buang, simpan lah. Kita pun tak paksa. Buang saka di sini 250 seorang. Untuk buang apa saka, sihir ke susuk. Susuk lain susuk 200. Untuk sihir ke apa-apa gangguan daripada ujung rambut, ujung kaki, dalam rumah, luar rumah, tu RM50 setiap seorang. Jadi kalau nak buang saka dengan gangguan tadi 300 seorang. Kalau rasa mahal, abaikan. Kita tak paksa. Akak kenal saya daripada mana? YouTube. Ya, saya. Dengar kita cakap kan, pasal harga betul. semua dia dah bagi tahu. Sama juga nak ijazah 200, tapi kita ada dia punya package. Dapat baju, dapat belangkon, dapat setimpang, dapat emas. Package dia 600 lebih untuk lelaki, perempuan pun 600 lebih, untuk perempuan 630 ke 40 gitulah. Kalau lelaki 690, kalau termasuk pos setimpang ni, kalau stok dah habis dah kita hari Senin besok sampai. Itu harga mahal dia untuk belajar ijazah. Belajar ijazah ni pun kita tidak paksa. Ilmu ni kita menentang sihir sebagai pendinding. InsyaAllah bila kamu habis zikir 5 minggu, tak ada sihir boleh tembusi kamu. Dengan izin Allah kun fayakun. Saya dah rawat orang 27 tahun sampai hari ini. Kerja saya rawat sihir saja hari-hari. InsyaAllah tak pernah kena sihir pun. Jadi ini pun kita tak paksa. Tapi saya galakkan pada netizen-netizen, jangan asyik kena sihir, berobat sana, berobat sini, berobat sana, ribu-ribu habis. Belajar sekali one time. Saya berzikir 5 minggu di mana-mana kamu berada. Berkata sini zikir contoh hari ni ijazah macam abang tu. Nelayan je kak. Bawa sampan jangka udang. Perut besar tu. Busung. Kaki tak berjalan. Jantung. Ambil nafas tak boleh. Paru-paru, perut air. Bila ambil nafas je, alhamdulillah. Kebetulan nak belajar, alhamdulillah. Pendinding. Kita tak tahu siapa musuh kita, kita tak tahu bila akan ada musuh. Jadi sebelum hujan, sediakan payung. Itu saja. Sama juga ni kan, akak ambil soalan pada Puteri. Ini akak pun bukan sakit medis. Itu sakit misteri. Saya bercerita itulah. Dia, kita kalau akak biasa follow, berapa lama dah follow YouTube saya kak? Baru jugalah kot. Sebab dia ada lebih masa. Macam kita bekerja. Okay. Abang lah. Bila abang tengok YouTube saya, abang pernah dengar tak? 70% sakit manusia gangguan syaitan. Itu saya. Dalam hadis ada. Pernah dengar tak ayat? Ada. Dalam hadis pun ada. Berarti 70% daripada benda-benda negatif. Tapi kebanyakan contoh macam ni muda-muda, dia takkan percaya. Taklah begini. Jadi misal katalah dengan izin Allah, hari ini kita rawat, dengan izin Allah hilang sakit semua. Sama juga puan ni sakit tadi, breast cancer ke apa benda lalam ke tadi, masa kata dah tak sakit. Mana pergi sakit dia tu?
Itulah tadi dengan izin Allah. Sama juga abang punya susuk. Susuk. Sini sakit-sakit. Kalau abang tengok YouTube, kita buang apa-apa tak ada bukti. Keluar rambut ke, paku, kaca ke, apa semua tak ada. Tapi sembuh. Contoh tak sakit lagi dah. Sakit tu dah tak ada. Itu bukti dia. Pasal apa? Benda yang gaib, kita keluarkan telefon gaib. Setiap perawat ada cara masing-masing. Yang ada contoh telur, ada jarum, ada darah. Ada pakai kemenyan, cara potong limau, terlentang, terlangkup. Ini masing-masing cara lah. Di sini kita cari semua gunakan ilmu Allah, kita guna kebatinan. Semua tarik cara gaib buang. Kita hancur matikan lah. Sama juga dengan benda yang tak nampak tadi. Contoh setan, jin, iblis. Nampak? Allah nampak. Malaikat nampak. Contoh ni first time datang kan. Saya kena kupaskan lah, kena faham. Rumah abang, mak akak, rumah adik dekat Selangor. Ilmu sihir hantar barang cara gaib, betul? Sampai tak? Sampai. Jadi kita kat sini pun pakai ilmu Allah, kita buat pulihkan, bersihkan jarak jauh. Ada setengah-setengah orang cakap, tak pergi rumah saya, tak tengok rumah saya, takkan boleh buat. Allah Maha berkuasa segala-galanya. Tapi kalau sihir boleh buat, takkan ilmu Allah tak boleh buat. Sama ada seorang perawat tu berkemahiran ataupun tidak, boleh buat. Itu kita buat jarak jauh, percuma kita bersihkan. Contoh, adik ni ada gangguan dia sendiri kat sana. Ibunya ada gangguan lain kat situ. Abang, contoh ada gangguan kat sini. Anak-anak lain, tadi cakap dia anak pertama kan ada masalah tu lagi. Jadi kita akan bersihkan tu semua, kita package lah, kita buang. Hatikan. Cuba macam contoh, saka dengan sihir dua yang berbeza. Saka ni keturunan. Bila kita dah buang air, matikan, clear. Sihir permainan orang. Orang kan hantar dan hantar. Jangan cakap nanti komplain. Contoh hari ni keluar sihat, esok lusa sakit balik. Tapi ni saya kata dah buang dah, gigi sakit lagi ni, kenapa ni? Ada yang daripada mana? Melimau. Yang datang orang nak cakap, pun buat makcik tu. Oh, dia kat ngepian. Saya nak jumpa Tok Guru. Kenapa kata dah buang sihir saya, kenapa masih sakit lagi? Sihir ni permainan orang. Bila kita tidak ada pendinding, tembus. Maaf cakap. Saya bukan nak menidakkan Datuk Ustaz Kazim, tapi saya Quran betul. Kenal Datuk Ustaz Kazim Ya, tengah sakit sekarang. Tahfiz Al-Quran. Kenapa 12 kali kena sihir? Tembus. Nampak? Agama dan ilmu dua yang berbeza. Tapi bila agama dan ilmu disatukan, power. Sebab tu kena ada ilmu. Apa orang tua dulu cakap bang? Carilah ilmu di dada. Bukan di kepala bang. Betul? Ayat tu betul tak? Cari ilmu di dada. Apa maksudnya? Zikir Allah dalam ni. Kuatkan roh. Bukan kuatkan jasad. Zikir di mulut adalah untuk jasad. Nampak tak? Sama juga Allah Datuk Ustaz Kazim, dia baca dekat mulut, lisan. Dapat pahala tapi tak kekal. Dia baca pakai memorize. Zikir di sini kekal. Roh dan jasad bersama. Bila roh keluar dari jasad, jasad akan mati. Roh akan balik pada Allah. Bila kita zikir dalam hati, roh kita akan bercahaya. Jadi bila bercahaya, bila kita mati, roh akan balik pada Allah. Di mana tempat kita? Fikirlah sendiri. Dia sebab kupaskan tu biar kamu faham. Ya. Termasuk anak-anak murid saya yang saya ijazah semua sampai hari ni tak pernah kena sihir. Dulu semua kena sihir ni. Asal ni semua. Bila belajar lagi dah tamat, alhamdulillah. Saya ada lebih kurang dalam 2 tahun lebih ni 2000 lebih anak murid. Semua macam kena sihir belajar, saya kat belajar. Mana ada perawat pengalaman abang akak, ajar ilmu pada pesakit dan kamu. Kenapa di sini ada? Sebab saya tak mau ilmu saya mati ditanam. Kedua, saya nak sebarkan ilmu ni kepada semua yang pernah kena sihir ataupun yang tak pernah kena sihir, belajar ilmu ni sebagai pendinding. Sebelum hujan, sediakan payung.
Ilmu ni pun saya tidak paksa. Siapa yang berminat, belajar. Hanya berzikir 5 minggu di mana-mana kamu berada. Berkata sini contoh hari ijazah, balik zikir lah kat mana-mana. Pergi umrah, pergi haji, pergi holiday. Pergi, zikir saja dalam hati. Bila tamat, dah habis. InsyaAllah. Tak ada sihir boleh tembus semua. Okey, jadi siapa nak rawat dulu? Putri dulu. Dia tangan tak tahu lutut. Dalam hati zikir Allah 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 Allah. Ini abang saka sekali. Zikir Allah Allah Allah, khusyuk dalam hati Bismillah. Cuba rasa nanti Bismillah. 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 Cuba rasa saya tarik. Nak rasa bergerak. Putri, rasa tak? Kau tidur apa ni? Rasa apa Putri? Rasa apa? Dia tarik ini rasa tak benda? Macam berangin ke? Panas ke? Lebar ke? Lebar. Lebar. Duduk. Mata rasa macam Tak mikrofon tu bang? Pening-pening. Mikrofon. Oh. Tak ya? Oh. Tak tenang. Okey, rasa apa tadi? Rasa dogo, mata rasa macam kabur, pandangan macam kabur. Okey. Tu yang masih saya tarik. Okey, sekarang masih ada lebar-lebar lagi. Kurang. Okey, pening-pening lagi tak? Okey, mata kabur-kabur tadi ada lagi. Dia memang selalu kerap pening Ustaz. Itu gangguan daripada tadi lah. Daripada benda yang negatif tadi lah. Cuba rasa lah kepala Bismillah. Bismillah. Rasa apa saya tarik daripada kepala ke muka tadi? Rasa apa? Tak ada. Tak rasa apa? Okey. Cuba tarik nafas lega tak? Tekan liver. Ha? Tempat sakit tu lah, tekan. Rasa apa-apa? Tak ada. Tapi memang selalunya tak ada rasa sakit lah. So, kalau tekan pun tak ada rasa sakit. Bila dah sakit tu datang baru rasa kalau tekan. Dia kadang-kadang je lah on off lah. Okey, rasa ringan tu tidak badan. Okey, nak cuba jalan, rasa before and after. Cuba jalan. Rasa pening-pening sikit. Pening-pening. Lupa nak kasih air apa? Air dogif. Dia ada masalah telinga Ustaz. Telinga? Dia pendengaran tak cukup. Tak jelas lah.
Kiri kanan ke sebelah? Dua-dua. Yang paling teruk cakap dengan Ustaz, which one? Paling teruk belah kanan. Okey, bila ada masalah kena cerita. Kita lupa. Tak apa. Okey. Sheila. 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 Macam mana Abang Malik Saka? Nak kami dan Okey. Cuba ayahnya panggil nama puteri, dengar tak? Tahan. Alia, Dengar ayah panggil. Ni sekali. Lagi sekali. Putri Alia. Itu memang biasa dengar lah. Okey. Selalunya dekat ke jauh je dengar, tak boleh dengar? Jauh. Jauh. Kalau bunyi ni dengar. Dia masalah pendengaran dia kalau yang belah sini boleh dengar 20%. Yang ni boleh dengar 60% saja. Lah. Okey, kalau 20% gini dengar tak? Tak dengar. Lihat. Tarik telinga dalam tu. Sini 20%, sini 60% kedengaran dia. Operate. 60%. Sampai kita buat 100% dulu. 20% dengar. Itulah pendengaran dia 20%. Okey, sambil-sambil tu kita buat agak pula dulu. Makin jauh abang ni. Tak nak memudahkan. Okey. Okey. Bismillah. Nak bang bunuh semua saka-saka sekali Semua. apabila keluar semua Cuba rasa feel dia sama ada berdebar, panas ke sejuk ke masing-masingnya rasa lah. Ada tak ada rasa masuk ada keluar kat jari ataupun kaki jari kaki. Insya-Allah. Ikhlas tak Insya-Allah. Insya-Allah. Bismillah. Okey, salam sama-sama. Baik, sampai beramal Tongkat tu nak pakai lagi? Ya, dah terangkat. Bismillah. Apa kau rasa? Dia macam naik ke atas. Naik ke kepala. Bismillah. 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 Rasa adik? Rasa? Macam mana? Apa rasa? Rasa pening kat sini je lah. Ya. Sikit je. Tak, pendengaran tu macam mana? Ada rasa ringan tak dalam telinga? Rasa apa kepala tak? Ringan, berat. Cuba goyang-goyang Macam kepala. sama. Cuba kak. Tak bunyi. Okey. Tak ada tak bunyi ni. Tapi kat sini dengar. Kat sini tak dengar. Buat lagi. Sebelah kan. Rasa apa kepala? Much better. Ha? Better. Cuba tekan rest. Okey. Dia kalau tekan dia tak ni dia. Tak
Masukkan laser. Still ada sakit lah, tapi tak tahu lam tu ada ke tak. Kena Lam tu. tak pasti. Lam tu lari-lari ke puan? Tak pasti pula sebab dia kena buat baring, examination baring kan. Sila. 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 Lagi pening tak? Okey. Okey, ingat. Dia tarik dia rasa dari jari-jari tangan ke kaki dia keluar berangin ke tak ada. Rasa macam nervous je lah, macam berdebar je lah. Berdebar. Macam, Jangan debar lagi. tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah okey. Okey, saya masukkan semangat balik Sila. 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 Rasa sejuk. Belakang. Okey. Ni adik masukkan sekali. Sila. Sila. Dia punya kepala bantai kat luar. Potong kat luar. Hancurkan. Dengar tak? Dengar tak? Tak. Tak dengar. Dah lama. Kat luar dulu. Ada gangguan kat luar. Cuba. Okey abang. Akak dah okey. Akak nak cuba jalan ke? Ringan ke, berat ke badan? So, okey tu. Cubalah cuba. Bezakan before and after. Rasa beza ringan dengan sebelum. Ada. Boleh saya cerita sikit? Ya? Boleh saya cerita sikit? Boleh. Anak saya yang pertama ni yang dah kahwin ni, anak saya yang pertama yang dah kahwin ni, dia Okey. doktor hospital. Abang dah tak sikit abang, makin jauh. Macam mata air pula gitu, ruang jauh. Dia kadang-kadang gangguan, yalah balik hospital ni tempat jin apa semua kan. Kadang-kadang dia balik kena gangguan, Baik kerja lah. balik kerja Okey. kadang-kadang kan. Jadi kita pun carilah orang yang lebih, yang apa, ustaz-ustaz sekeliling rumah kita lah, kejiranan lah. Bila diobati anak saya ni Meracau. gangguan ni, Ha. yang ibu dia ni, Ha. dia bertukar, Dia ada link lah. ada link. Jangan ganggu anak saya. Baru saya tahu Okey, tak tahu siapa tak bawa sekali. ada saka. Mungkin ada saka lah bagi saya kan. Ha. Bila anak ni, anak saya ni yang nombor satu diobat, dia macam Marah lah. marah. Daripada situ lah saya baru sedar. Ni lubang kan? Padahal mungkin orang tuanya kan lubang anak telinga. ramai. Ni lubang telinga bukan? Takkan Yang kena mana kat lubang dia, tapi telinga? ada lagi lain kan. Saya pun confused lah. Ini kena juga ke? Kena keturunan juga ke? Ataupun misal kata orang tua ada saka, ada anak contoh 10, dia kata pilih satu saja kan. Betul. Yang 9 ni free dah. Okey. Yang satu tu memang ada kakak dia dah. Yang ni rasa tak kena kan. Tapi bila anak dia berobat, dia sendiri, wah, Okey, dah baik. semacam tau. Okey, saya kupaskan Kalau ikut zaman dulu kala punya, kita punya nenek, mak kita, bila lahirkan baby, dia bidan ni akan taruh tali hitam, benang hitam. Okey.
alasannya inilah penjaga budak ni nanti tak kena ganggu. Bila sampai besar, jadi apa? Jadi saka, jadi penjaga dia lah. Jadi semua yang dia dilahirkan ada tadi, semua ada. Lelaki baik, perempuan baik. Yang ada dekat leher, yang ada dekat perut. Benang hitam tadi kan. Tu dulu-dulu kan. Dulu lah. Jadi itulah saka dia sampai ke besar semua ada. Faham? Yang dipanggilnya okey tak kata orang Jawa kan, azimat. azimat. Tangkal. Yelah, tangkal lah. Dah lebih keluar. Dalam bahasa yang paling dekat tadi azimat bahasa Jawa. Bahasa Melayu kita tangkal. Yang ada mak bilang, ni aku tangkalkan anak kau ni supaya tak kena kacau ni. Takkan benang tu tak boleh kena kacau benda bang. Apa ada isi benang tu? Kalau kita ikut zaman sekarang punya anak, misalnya kata dia berumah tangga, dia takkan percaya benda ni. Dia. Tapi zaman dulu kita, mak bapak kita zaman dulu, nenek moyang kita, semua ada bekal. Kebanyakan mak bidan akan bekalkan. Ni penjaga budak ni supaya tak kena kacau. Ya. Logik tak logik benang hitam tu tak boleh kena kacau? Apa yang ada pada benang hitam tu? Mesti ada something. Dan mak ayah kita tak banyak tanya. Ya. Masa nak selamat, bibi nak selamat, Raf, buat je lah. Angguk je dah. Enggak kata Jawa. Sudah tak? Enggak dah. Itulah yang besar tadi, semua ada penjaga dia. Itu Terus ke saka lah. kira saka. Saka sampai besar, dia jadi penjaga dia. Tu yang kadang-kadang mak cakap, yang ada yang mengacau. Aku dah duduk lama kat badan dia, aku tak nak keluar, aku penjaga dia. Tapi jaga dia pun kalau kena sihir dia tak ada buat apa pun. Jadi buat apa? Waste time duduk dalam tu. Maknanya ada dalam badan kita ni kita tanpa sedar. Ya. Maaf cakap, saya pernah rawat sini, Tok Imam Masjid pun ada saka. Tapi kalau macam tu okeylah, kalau macam saya ni orang ordinary biasa lah kan. Tak amalkan apa sangat dah. Kalau macam Tok Imam kan dia biasa membaca Al-Quran tu, macam ustaz cakap dia diamalkan. So mestilah saka tu panas, mestilah dia tak tentera. Saka ni banyak jenis. Ada saka dia pakai macam orang pakai berjubah, orang saka-saka Islam. Dia tak rasa panas. Pasal dia jin Islam. Okey, contoh puan pergi masjid, pergi surau. Abang ke ataupun saya. Apa imam akan cakap? Sila rapatkan saf. Supaya apa? Setan tak selit sebelah kita sayang. Sama-sama, betul? Berarti kat masjid ada setan tak? Dalam masjid ada setan tak? Kalau diikutkan katanya masjid tak boleh setan masuk. Tapi kenapa dia suruh rapatkan saf supaya setan tak sebelah kita? Kanan tak dengar. Langsung tak ada perubahan. Itu jawapannya kena ustaz jawab. Okey. Kedua, macam puan tanya tadi, kenapa imam pun boleh ada saka dalam badan? Kan kat tadi saka ni berbagai jenis. Ada yang kafir, ada yang Islam. Yang ada dalam saka ni masuk daripada zaman ni. Nenek moyang kita dulu banyak semua bahasa Hindu. Sebelum datang Islam. Mereka beramal cara-cara mereka tak tahulah kan Jadi masuk dalam badan masing-masing. Okey, nak dalamkan lagi pasal saka, nanti balik ada free Google dalam handphone ke dalam laptop, apa itu saka? Apa itu sihir? Kita baca, cerita dia panjang. Baru kita faham. Okey, abang Jawa, akak orang Melayu. Jawa juga, tapi Jawa tak nak. Okey. Kita ambil satu kiasan cerita Malaysia ni dulu Melaya ataupun apa negeri dia panggil hutan rimba. Belum ada penghuni. Dari Nusantara, Jawa-Jawa ni datang ke Bugis ke Melayu ke apa benda lah berhijrah ke Malaysia. Bang, zaman dulu nenek moyang kita tidak ada speedboat bang. Ya. Pakai sampan. Ya. Macam mana dia boleh rentas lautan tu sampai ke sini? Kalau abang saya bagi contoh 500,000 naik sampan bang pergi ke Sumatera je bang, jangan jauh-jauh. Tak perlu pergi Jawa. Sumatera aje. Berani tak? Tak ada enjin dayung je. Rasa 100 meter saya pusing balik. Okey, itu pertama. Kenapa dia boleh sampai sini? Sebab apa? Dia ada ilmu. Apa ilmu dia? Wallahu alam bisawab. Ya. Kedua, sampai sini dia bekalkan apa? Parang dengan kapak je bang. Pokok besar-besar balak ni dia boleh tang-tang-tang kasi bersih. Ni kawasan aku.
Yap. Sekarang saya kasih abang parang, kapak, oleng, canggih sekali. Begitu bang, satu batang pokok besar ni je. Tengok boleh tumbang satu hari tak? Abang yang tumbang masuk hospital. Ya. Tapi kenapa mereka ada kekuatan tenaga boleh tumbangkan? Contoh, berekar tanah dia orang kan? Tak berapa besar bang, setengah ekar pun cukup besar tu bang. Macam mana dia tebang pokok-pokok ni? Yap. Dari mana kekuatan tu datang? Adik, bisa adik. Aku rasa Mesti ada. Jadi keturunan dia itulah tadi yang kita tak sadar. dengar Dia pindah. Kenapa zaman dulu bila nak buang saka kena buka genting rumah, bumbung rumah, betul? Akak kalau duduk rumah apartmen, nak buka macam mana kak? Lantai-lantai orang nak berbumbung atas. Tak boleh lah. Saka tu bukan keturunan ke? Ya, keturunan lah. Jadi yang tak keturunan. Yang tak keturunan ni yang dibekalkan tadi daripada kecil jadi sampai ke besar. Dah ke saka. Misal kata benda tu dah besar ya. Dia buang kan benang tu. Buang, Saka tu rasak dalam badan penjaga. Kan diamanahkan suruh jaga budak ni. Okey dah benda yang kita gantung dekat sini, dekat Ya, tu pinggang semua lah. ataupun dekat Yang panggil sini. azimat tadi tu. Okey. Tangkal tadi. Ini untuk jaga Budak ni. yang kita orang tua angguk ya. Ya, angguk enggak. Maknanya jadi dah. Jadi dah. Dah setuju. Dah jagalah. Tanpa sedar Tanpa sedar lah orang tua ni, orang tua ni. Pasal apa diorang pun dulu maaf cakap kebanyakan mereka semua jahil. Ya. Sebab tu dalam Islam dia haramkan tangkal. Pasal apa semua ada kadam. Faham bang? Sama juga abang muda-muda dulu nak handsome bergaya masuk ke susuk iya unggah socok masuk 2 batang. Akak tengok I love you very much very strong. Ya? Bila dah buang je I don't love you anymore. Alamak habis. After this, lepas buang habis. Macam mana? Okey. Dia nak bagi tahu netizen di luar sana. Susuk yang paling baik adalah wuduk. rasa panas tak ni? Air wuduk. Dalam telinga tu. Dalam telinga tak ada. Kan kita ambil wuduk kan daripada bawah dagu naik ke belakang kepala. Itulah seri muka yang asal. Itulah susuk kita. Kalau cakap susuk kan salah faham pula. Saya ngikut-ngikut je pada masa dulu. Ya. Tapi pada masa tu saya antara yakin dengan tak yakin kan. Tapi tengok dia orang pasang ikut pasang. Tapi pada masa tu saya dah pasang dah contoh kan. Saya tak ambil pot sangat. Kita macam jadi tak area gitulah. Jadi tak jadi tak ya ke tak kata. Tapi dah masuk lah. Tapi pasal saya tahu benda ni kalau tak yakin tak jadi dia katanya kan. Tapi kalau yakin akidah lari. Jadi antara 50-50 gitulah. Sebab saya tahu awak dah memang dah handsome. Kalau tidak akak akan terdekat abang. Contohnya sebab tu kadang-kadang susuk ni kadang baik lelaki, baik perempuan dia taruh kat dagu. Dia taruh kat sini. Terus apa? Cakap manis, orang dengar je apa cakap. Tunjuk kat sini, nampak cantik je. Macam botok sekarang lah. Nanti dah tua tengok botok dah gelebih dah macam telur tomato busuk dah. Tengok je. Betul. Itu semua kan kimia. Bukan original. Abang umur berapa bang? 62. 62. Okey, akak sebagai wife sebagai kekasih. Saya 64. Nampak seperkedut. Pasal kerjanya keras. Okey. Kerjanya kuat. Okey. Abang amalkan air herba ni hari-hari. Abang tengok. Pertama, dia melancarkan darah. Dia bunuh kuman dalam darah. Dia tambahkan kita tenaga. Ini semua jadi, ini satu bahan saja bukan campur-campur One herbs campur, tak ada campur, satu jenis dia akan tambahkan tenaga. Contoh abang sakit sendi, sakit pinggang kadang-kadang kan. Minum ni tak sabar banyaklah, abang minum kasi habis nanti abang tengok. Dalam masa 1 jam. Asal lagi segar. Ini bukan macam produk-produk yang campur chemical ini original herbal. Jadi kalau abang nanti Kecut. perkataan senang lah. Tambah handsome lah contoh. Dengar ni. Tambah handsome, tambah ni. Tambah penumbuk. Tak apalah, bahagian dia dah.
Apa jangan macam-macam, anak jeling Pak tu tengok. Ustaz, bagi saya ni satu pun tak habis Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga apa yang Allah bagi. Ya. Itulah kejanah kita daripada mula sampai akhir. InsyaAllah. Jangan fikir-fikir nanti dah makin jerba. Betul juga tapi cakap ni. Jangan datang sini bang. Saya tak nak masuk campur. Ada cara. Saya cuma cerita kasih kesihatan. Sehatlah, untuk sehatlah kan. Alhamdulillah. Itu saja. Okey, sekarang nak rawat ke tidak ni cerita abang ni? Terpulang. Kalau abang rasa susuk dah tak ada. Ustaz, nak tanya sikit lah. Ha. Saya ingat saya memang nak datang ni nak ikut scan sekali lah. Halang-halang dah sampai sini kan. Tapi bila antara dua ni, apa sebenarnya saya ni ada saka, kata Ustaz macam ada saka ya. Bukan macam, memang ada. Daripada mana datangnya? Keturunan tadi. Saya tak ada keturunan. Maksudnya bukan tak ada keturunan lah. Orang tua saya mungkin Abang tak turun pada langit. Abang ni. Yalah, kan macam Ustaz cakap tadi, kita tak tahu. Kadang-kadang macam tangkai. Benda ni kita tak tahu. tak tahu Okay? Sama juga yang ada, ini contoh. Yang ada nenek moyang kita dulu tukang ubat. Nenek kita dulu mungkin bidan. Semua ada pakai bang. Macam kat tadi, saya dah kasih cerita kiasan tadi. Daripada Jawa datang ke sini naik perahu. Abang ni cakap 100 meter patah balik, tak berani. Sampai sini saya bawa bekal kapak dengan parang, pokok besar pemeluk je cukup. Dia boleh tebas setengah ekar, 1 ekar. Itu yang berat. Saya kasih abang contoh lah. Ada rasa panas. Pernah jumpa sawah padi tak? Ada rasa panas. Okay. Pernah jumpa ladang getah tak? Belah kiri. Belah kanan. Ladang getah? ladang getah. Orang tahu dia getah tu? Okey, orang tu. Okey, contoh nenek moyang kita, mak bapak kita dulu, subuh 2-3 pagi dia dah masuk hutan toreh getah. Ya. Okey, tak sah besar bang, 1 ekar je bang. 1 ekar saya dengar dalam 700 batang pokok. Abang berani 2-3 pagi masuk dalam hutan. Dulu bukan pakai torchlight bang. Dulu pakai lampu pelita, betul tak? Betul. Dah letak kat kepala ke, dekat pinggang ke tak tahulah. Saya tak pernah jumpa tu, saya pun takut nak masuk. Okey, berani tak? Saya rasa saya tunggu siang. Jadi kenapa mereka berani? Pertama, lepas sore getah, dia balik mengopi. Breakfast lah. Pergi sawah. Sama ada dia menyabit, dia menyucuk apa tu, menuai padi ke, Ya. ataupun dia banting padi, wallahu-alam lah. Lepas tu dia balik, dia makan tengah hari. Lepas tu dia masuk ladang getah lagi, ambil susu getah. Ya. Lepas tu dia masukkan dalam acuan dia, tunggu dia kering sikit, keras sikit, dia lepek-lepek mesin. Ya. Mana datang tenaga ni bang? Mana datang tenaga tu? Yap. Tak ada keturunan. Kau tak daripada bulan ke? Okey. Saya nak Kan kat tadi, abang rasa tak nak buang, jangan paksa dah. Simpan. tak maksud saya apa? Tunggu hari mati baru kamu tahu. Tinggal tulang dengan kulit tak boleh mati-mati. Ada ke? Itu maksud saya. Yalah betul. Sebab tu saya kat tadi, contohlah hari ni abang tak nak buang. Tak kisah. Balik Google, apa itu saka? Biar abang faham baca situ. Kalau abang tak percaya Google juga, biarkan je lah. Nak tahu orang mati ada saka macam mana? Bila dia mati nanti, belum dia tak mati. Tinggal tulang dengan kulit, makan dia kuat. Tapi dia tak mati. Dia dah jadi bedridden tau. Pakai pampers tapi makan dia kuat. Satu periuk kecil ni habis nasi tu, dia boleh bedal. Siapa yang makan? Kau tanyalah diri kau sendiri. Kau tanya aku siapa yang makan. Itulah tadi saka. Okey, Ustaz. Jadi kau tak percaya, sudah. West, wal west. Okey. Dah tiup belum? Sedut. Tak, dia guna tangan je ni. Jangan bengkak telinga dia, tarik pakai tangan. Okey? Zikir dah mati. Ikhlas bang nak buang
Ni akak. Ini matahir ni, 50-50 ni. Ikhlas bang, nak buang Ya. Bismillah. Nak buang tusuk sekali ke tidak? Bismillah. 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 Apa abang rasa? Tak rasa apa? Okey, dia. Okey, saya masukkan semangat balik. Bismillah. 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 Ada rasa sejuk? Pun tak rasa juga. Abang ni kebal. Okey. Adik masih tak dengar ni daripada kecil. Dia serentak dengan ringtone. Oh. Saya cuba Bismillah. 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 Dengar? Sikit. Itu the best kita boleh buat. Semua kita mohon kepada Allah, harap-harap dapat kesembuhan sepenuhnya, back to normal life lah. Cakap gini dengar kan? Cuma jauh mana jarak. Contoh, abang tu di situ, kalau panggil boleh dengar tak? Nama panggil Putri Jangan panggil kuat-kuat panggil Putri. Tak dengar. Panggil lagi sikit.
Tak dengar. Benda negatif dah tak ada. Dah clear semua, dah tak ada benda tu. Cara apa lagi nak buat Kak Lia, spraykan nano. Tapi kena tarik tu, telinga dia. Kiri kanan lah. Tapi jangan direct lubang dia, jarak jauh. Adik pusing sana, kau nak masuk, nanti nak buka-buka ni tak nampak, tak nampak pula. Pergi PM tepi ke mana lah. Di sana. Putri Adia. Okey. Pause dulu. Okey, kita mula pada Putri. Okey, apa nak komen Putri pada netizen yang ada masalah daripada 8 ke 9 tahun tadi, masalah pendengaran dengan liver tadi. Untuk Perawatan dia apa rasa? kalau macam limpa tu sakit dia datang kadang-kadang saja. So tak pasti pastilah. tak pasti Okey, tak lagi apa. lah. Kita tengok scan nanti. Kurang, Okey, alhamdulillah. tadi saya dah ajar ibu kamu, ayah kamu cara cek scan. Itu boleh amal, balik nanti cuba cek hari-hari. Jadikan lazim lah. Bila dah cek hari-hari, kita dah laju tau Kak. Bila laju baru kita yakin ada lagi tak ada lagi. Kedua, cek ada sama ada sakit medis ataupun negatif. Mohon tu dua lah. Okey, teruskan. Untuk pendengaran lebih kurang sama je sebab tak ada perubahan lah. tak ada Okey. perubahan. Itu sajalah. Cuma badan ringan dah okey lah, ringan dah seringan. Pening-pening kepala dah tak ada. Kepala okeylah. Okay. Ibunya pula Sama, ringan. badan ringan. Itu bezanya bila buang saka badan rasa ringan. Okey, lagi Kak? Komen apa? Okey, macam akak tadi cerita beres balik belajar lagi scan tu kalau tak tahu ayat tu nanti saya ajar lagi pakai rakam video bagi abang akak ke anak ke boleh amal. Scan ni kita belajar free, saya ikhlaskan, saya halalkan guna akhirat. Okey. Lagi apa cakap dari netizen? Okeylah. Abang Intan, Abang Isa minta mama cuba Kak. Ni Abang ada. ada apa boleh cakap sendiri? Bagi saya haraplah kuasa-kuasa yang jahat ada dalam badan ni ianya akan keluar dengan izin Allah lah. dengan izin Allah dan semoga ianya akan lebih baik selepas inilah. InsyaAllah. Amin. Itulah Yang menyembuhkan harapan. Allah ya. Ya, yang menyembuhkan Allah ini mungkin ikhtiar. Ikhtiar kita Ikhtiar sama-sama lah. kita lah. Abang kakak datang ini dengan adik ikhtiar datang nak berubat. Saya sebagai perawat, saya ikhtiar untuk merawat dengan izin Allah. Ya. Sembuh tak sembuh semua izin Allah. Ada yang saya nak komen sikit lah pada netizen yang tak faham. Yang ada datang. Kenapa tak boleh sembuh ni saya punya penyakit ni? Pertama, kita kena cerminkan diri kita, tanya pada diri kita, tanya pada Allah, apa dosa kita pada Allah? Yang selama kita hidup, apa dosa kita pada Allah? Yang Allah lambatkan penyembuhan kita. Kedua, tanya pada diri sendiri, apa dosa yang kita pernah lakukan yang sampai Allah tak nak cepatkan penyembuhan kita. Ketiga, macam saya cakap tadi, kalau permainan sihir dah baik, esok dosa kena lagi, berarti kena sihir. Bila kita tak ada ilmu, kenalah sihir tembus. Keempat, macam saya kupas tadi, bukan saya nak menidakkan Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim, walaupun dia tahfiz Al-Quran, tapi kenapa boleh tembus? Jadi, macam saya cakap tadi, zikir kita, amalan kita di dalam hati, bukan di mulut. Zikir dalam hati adalah kuatkan roh. Zikir di mulut kuatkan jasad. Tapi jasad akan mati, akan hancur bila ditanam mati nanti. Tapi kalau zikir dalam hati, kuatkan roh. Itulah makanan roh. Ada yang tanya pula nanti, zikir, saya hari-hari zikir. Ayat apa? Surah apa? Banyak mana? Cara macam mana? Sebab tu kena berguru.
Selalu orang Jawa kan cakap, carilah ilmu di dada, bukan di kepala. Apa maksudnya di dada? Kan lain bunyi dia. Yang kita belajar, maaf akak pergi universiti, adik pergi universiti, daripada pasca tadika, sekolah rendah menengah U. Hampir 20 tahun. Cuba kira. Habis mak bapak ratus ribu satu orang. Itu ilmu di kepala, bukan di sini. Pasal apa? Dia belajar untuk mengingat, memorize. Tapi ilmu Allah yang kita ajar zikir-zikir ni di sini, bukan di sini. Di sini kekal. Itu yang bila kita mati, roh kita akan balik pada Allah. Dengan cahaya tadi. Yang zikir-zikir tadi kan bercahaya. Cari siapa-siapa yang ada kasyaf. So tengok YouTube saya. Bila kita tikam bomo ke setan-setan ni, suruh dia tengok. Dia nampak yang kasyaf. Dia akan nampak darah menyembur semua. Tapi yang tak kasyaf ni nampak macam biasalah, tak apalah benda gini-gini. Pasal kita tak nampak. Sebab tu ilmu Allah ni luas. Sama juga bomo entah serang kita. Cakap ke adik ke abang ke, tak payah suruh. Bila dia serang saya, dia rasa lah. Tapi sampai hari ni lah ramai yang serang kita. Dengan saya tahu. Tapi tak boleh tembus. Dengan amalan-amalan yang kita bawa tadi, zikir-zikir Allah tadi, kun fayakun. Kita yakin ada satu Allah. Ini ilmu Allah, luar biasa. Panggilan untuk nombor 12. Okey? Okey. Okey, netizen-netizen di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Dah masuk tengah hari dah ni. Selamat berhari Minggu. Selamat berehat pada keluarga. Jangan lupa, setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar yakin orang tawakal. Yang menyembuhkan Allah, bukan saya, bukan tim-tim saya di sini. Kita hanya usaha dan ikhtiar bersama. Ya, jangan lupa. Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kedua ibu bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat atas Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun faya.